Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma taraka qaumun al-jihada illa ammahumullahu bil azabi. Rawahu at-Tabarani wa isnaduhu hasanun. Alhamdulillah, sama-sama kita rafakkan syukur kita kepada Allah. InsyaAllah pada pagi ini sama-sama kita mendengar beberapa hadis daripada Al-Arba'in As-Siddiqiyah, 40 hadis yang dihimpunkan oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Hadis yang tajuk pada pagi ini adalah larangan meninggalkan jihad. Daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraka qaumun al-jihada, tidaklah bagi suatu kaum itu meninggalkan ibadah jihad, illa ammahumullahu bil azab, melainkan Allah Ta'ala turunkan azab secara menyeluruh. Dan kata para ulama, al-muradu bil azabi, apa yang dimaksudkan dengan azab di sini adalah az-zullu, ialah penghinaan, kama fil hadisil ashir. Maknanya satu bentuk bala, satu bentuk azab yang diturunkan oleh Allah bagi mereka yang meninggalkan ibadah jihad. Jadi bagaimana kita nak fahami hadis ni secara lebih umumnya? Perkataan jihad ni daripada jahada, yujahidu, mujahadatan, wa jihadan. Ada dua perkara yang pecah, istiqaq daripada perkataan jahada. Jahada ni maksud dia bukan letih satu pihak. Jahada ni maknanya kalau kita nak faham mudahnya, dia berlawan. Jahada, kita lawan orang lain lawan kita. Masdar perkataan daripada jahada ni ada dua. Jihad, sebagaimana dalam hadis ni. Yang keduanya mujahadah. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maknanya dua-dua perkataan ni, jihad dan mujahadah ni, kita guna untuk nak sebut satu bentuk perlawanan. Cuma beza dianya, bila kita sebut jihad biasanya digunakan pada keadaan kita berlawan dengan musuh yang kita nampak, musuh yang zahir, musuh yang duduk luar pada tubuh kita. Bila kita kata mujahadah, lebih kepada kita berlawan dengan musuh yang ada dalam diri kita. Jadi dua-dua ni serupa je. Maknanya tidaklah satu-satu kaum itu meninggalkan berlawan dengan musuh dia, melainkan Allah Ta'ala umumkan dengan azab. Kita ambil contoh. Maknanya jihad ni dia jadi fardu ain apabila musuh tu masuk ke dalam negara mereka. Bila musuh kafir harbi masuk dalam negara mereka, tempat mereka, maka dah jadi fardu ain pada masa tu untuk nak berjihad. Jadi kalaulah satu-satu kaum ni, satu-satu golongan ni tinggal ke jihad, maka diazab dengan mereka akan dijajah. Mereka akan mendapat kehinaan.
Samalah juga mujahadah. Maknanya kalau kita meninggalkan mujahadah, berlawan nafsu kita, maka nafsu kita tu akan kuasai kita. Akan dijajah oleh nafsu kita. Supaya. Nah, sebab itulah nafsu kita ni, kita kena buat dia supaya kuda. Kuda tunggangnya sebagai alat untuk kita nak tunggang dia. Tapi kuda ni kita nak tunggang dia, kita nak ikat dia, kita kena buat beberapa perkara nak berlawan dengan dia. Pertama sekali kita kena biar makan tu kurang, nak suruh letih kalau kuda hak liar. Nak makan tu kurang tak sewi liar. Yang keduanya kena beban berat atas dia. Yang ketiganya kena ikat dengan tali kekang, tali takwa. Tali takwa. Biasa kalau kuda ni binatang hak liar-liar ni, kita ambil tali, kita ikat kepala dia tu, ikat tekak dia tu, barulah dia mudah turut kita. Maka begitulah. Kedua-dua perkara ni mesti ada dalam diri kita. Sekiranya satu-satu kaum itu, satu-satu golongan itu tinggalkan ibadah jihad tadi, maka mereka akan dikenakan azab oleh Allah Ta'ala. Di zaman Nabi dulu, ketika dalam peperangan Tabuk, orang yang meninggalkan ibadah jihad ni 2 orang aja. Sahabat lain ni semua keluar berjihad di jalan Allah. Tapi kalau orang yang tidak mahu berjihad ni ada 2 jenis orang ya. Orang yang tidak tubik ke jihad, 2 jenis orang. Yang pertama sekali, orang yang Allah Ta'ala bagi keuzuran, orang-orang tua, orang-orang tak cakap. Yang keduanya adalah orang-orang yang munafik. Para sahabat sebut la yaq'udu anil jihadi idza kana fardhu ainin illa dha'ifun ma'dzurun au munafikun. Tidaklah duduk, tidaklah pergi kepada jihad itu apabila jihad menjadi fardhu ain, melainkan orang yang dhaif, orang yang lemah yang diberi kemaafan, keuzuran, ataupun orang munafik. Satu cerita, satu peperangan Tabuk. Ni ada 3 orang sahabat yang ketinggalan. Bukan tak segi dak, tapi dia lambat-lambat pergi sehingga dia diikab oleh Allah Ta'ala, diikab oleh Rasulullah. Kalau kita baca dalam Riyadhus Salihin, hadis ni panjang. Panjang hadis ni. Bagaimana dia kata, kuntu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatuftu fihim ahzanani anni la ara illa rajulan maghmusan alaihi nifaqu au man azarallahu minad du'afai. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dia kata, aku ni apabila aku keluar kepada manusia setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pergi perang dah, cuma dia ketinggalan, maka aku raung, aku duk tilik-tilik, amat menyedihkan aku tidak tengok orang hak tak pergi jihad tu, melainkan ada 2 jenis orang. Pertama sekali golongan-golongan yang munafik, dan yang kedua adalah orang yang diberi keuzuran oleh Allah Ta'ala. Maknanya kalau di zaman Nabi dulu, di zaman Nabi ni situasi berlainnya dengan zaman kita sekarang lah. Maknanya berlakunya jihad untuk melawan musuh, keluar akak pedang. Jadi ada orang yang tidak pergi ni, ada 2 jenis golongan aja. Pertama sekali, sama ada dia ni orang yang Allah Ta'ala bagi izin. Maknanya orang yang tak cekak, orang yang memang perlu berehat, orang yang sakit. Yang keduanya ialah orang-orang yang ada dalam hati mereka munafik. Sebab itulah maknanya kalau orang yang tak tubik pergi jihad ni, maknanya itu tandanya mereka ni ada tanda munafik. Ini mudah nak cek di zaman Nabi dulu. Itu dari segi jihad. Sama juga mujahadah. Maknanya mujahadah ni kita nak lawan nafsu kita. Kalau kita tinggalkan mujahadah tadi, kalau kita tinggalkan nak berlawan dengan nafsu tadi, maka nafsu itu akan menguasai kita. Sebab itulah dalam diri kita ni, tiap-tiap hari kita kena buat nekaro. Bangun pagi lah ni. Bangun pagi lah ni kena ada nekaro dalam hidup kita, dalam diri kita. Pertama sekali musyaratah. Musyaratah ataupun muahadah. Musyaratah ataupun muahadah ni maksudnya kita janji.
ikrar. Bangun pagi. Kita bangun pagi supaya ni, maka kita buat musyaratah. Buat ikrar. Buat bahawasanya aku pada hari ini berjanji akan taat pada Allah. Supaya dalam semaya ni pun kita dah baca tu. Dalam iftitah kita baca dah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maknanya buat perjanjian. Buat keazaman untuk kita hari ini nak buat ketaatan pada Allah. Itu disebut musyaratah. Maknanya bersungguhnya kita bila kita bangun pada hari ini betul-betul nak lawan nafsu kita. Sebab dia bahagian nafsu ni. Nafsu ni bahagia bangun pagi pun nafsu dah. Lawan dengan nafsu dah bangun pagi ni. Nafsu kata tidur. Kita kata bangun. Nafsu kata tarik limuk. Kita kata buah. Itu berlaku mujahadah. Maknanya orang yang boleh bangkit. Jari orang yang memang tabiat dia ni mudah. Mudah nak bangun ni tak ada masalah. Dia bangun tu kat ingin. Tapi kebanyakannya nak bangun untuk nak mari buat ibadah kepada Allah. Mesti akan kena berlawan. Mesti kena berlawan dah. Jari orang celak mata tu kat bikah bangun lalu. Biasanya kita celak mata tu baring dulu. Sebab nafsu kita duk gosok kita dulu, duk gosok. Jadi perlu kepada nak lawan. Itu kita kata mujahadah. Maknanya kalau kita tinggalkan mujahadah tadi, tinggalkan berlawan tadi, maka subuh pun jadi lewat, ibadah pun tidak buat. Tidakkah itu azab? Itu contoh yang mudah. Maknanya bangun pagi pun dah lawan dah, buat mujahadah dah. Maka bangun mula-mula ni buat musyaratah muahadah. Kalau rajin lah, kalau kemah lagi tulis tu dalam telefon. Hari ni nak buat gapo kebaikan kita nak buat. Bangun pagi ambo hari ni nya bangun pagi nak pergi masjid. Lepas pada subuh tu ambo nak sedekah. Lepas tu ambo nak niat nak tolong orang kalau ada orang susah. Maknanya list tulis kebaikan ketaatan yang kita nak buat. Itu nampak semangat, nampak lebih, nampak sungguh. Maknanya buat musyaratah muahadah. Dan ambo hari ni kalau marinya buat maksiat sikit-sikit, ambo janji hari ni tak saya buat dah. Maknanya kita tanam dalam hati cadangan nak tinggal. Boleh jadi pani akan terjatuh juga. Itu suku kira, tapi dari segi cadangan hati kita benar-benar nak lawan. Musyaratah muahadah. Yang kedua disebut sebagai muraqabah. Muraqabah ni maknanya kita buat satu-satu amalan, kita rasa bahawasanya Allah Ta'ala ni perhati kepada kita. Maknanya kita buat amalan kita kena ingat bahawasanya Allah Ta'ala ni duk tengok apa yang kita buat. Duk kira kebaikan yang kita buat, Tuhan kira sebagai pahala. Keburukan, kejahatan kita buat, Tuhan kira sebagai dosa. Bukannya kita kata hidup kita ni free lagu tu ya. Maknanya tiap-tiap perbuatan kita ni ada balasan dia. Jadi kena ada muraqabah. Barulah perjalanan kita ni dia lebih cermat. Muraqabah ni lagu ni lah mudah. Mudah kita nak kiyah supaya musila ni deh. Musila ni kat kita kata kena pakai emas dak. Kena pakai emas. Kemudian nak tubik jalan luar kena pakai emas. Lepas tu kena scan. Jadi banyak SOP yang kita kena tunggu. Tapi hari tu contohnya kitanya tak pakai emas. Tak. Contohnya tengah. Nak pergi kedai. Kita tubik lakah tu. Belah-belah perhati dah tu. Belah-belah beringat. Nak masuk sini ni dia ada kedok takut-takut ada pihak berkuasa ke takut nampak samai nyanyi kita kena 1,000 kena 1,000. Jadi kita lakah tu beringat supaya orang hok naik motor lesen tak ada. Dia tak serupa dengan hok naik motor lesen ada. Orang hok naik motor lesen ada, rotek ada. Tak rasa bimbang gapo dia naik motor lacang molek pergi. Boh kalau ada polis dia nak pergi jumpa polis nak tunjuk ni lesen dia ni. Kalau ada polis JPJ kau pergi tak pucak gapo pun. Tapi kalau orang yang tak ada lesen, rotek pun mampu, biasanya naik motor tu beringat. Kek ada polis. Ada polis tengok depan ada orang belok. Padahal jalan jam pucak dah tu. Sudah. Pusing kelik tu kadang-kadang. Padahal orang belok jalan jam bukan orang belok dah. Maknanya hati dia tu sentiasa rasa diperhati. Bila diperhati cermat selalu jalan itu muraqabah.
Kemudian yang ketiga kena ada muhasabah. Nah, yang ketiga muhasabah. Muhasabah ni maknanya tiap-tiap amalan yang kita buat pada siang tadi, alik sebelah malamnya kita kena buat kira-kira. Kira-kira apa kita nego ni kan alik sebelah malam lepas tutup kedai tu kita buat dah kira-kira kita tu. Alik utuh berapa hari ni, alik rugi berapa hari ni. Supaya juga amalan kita. Tak? Sebelum tidur tu kan alik tidur hari ni nyo niat tak ada. Tak sewak dah perkara sekian-sekian. Nak buat baik sekian-sekian. Tengah tengok buat ke tak? Hari ni ada kau dak perasa area dak buat amalan tak ada. Jadi buat kira-kira. Malam tu buat muhasabah. Berapa banyak dosa yang dibuat ngupak ke orang, berapa kali pas ngupak, berapa orang hari ni. Duduk saja berapa jam hari ni. Maya sunat ke dak hari ni. Kalau kita tulis tu nampak. Dah. Kata buat perbandingnya. Hak baik, hak buruk. Banyak hak buruk. Cadek esok musyaratah pula. Esok nak suruh biar banyak hak baik. Dah. Tak boleh tulis. Tak boleh tulis di kertas, di telefon tak apa. Muka zaman lah ni telefon dia pegang tangan belakang. Dah. Tulis. Maknanya biar kita tulis tu baru kita nampak. Tapi kadang-kadang kita nak tulis pun berasa malah. Bukan malah, malu. Malu kita nak tulis kesalahan kita ni. Dah. Nak tulis gapo dia buat dosa hari ni. Nak malu kita tak tulis. Dah. Nak tulis tu malu tu. Jadi tulis. Tak, tulis. Itu muhasabah. Lepas muhasabah, yang seterusnya berapa? Yang keempat kena ada mu'atabah. Mu'atabah ni hak salah-salah kita buat, silap-silap kita buat, kita cela. Mengupak kat orang hari ni tak kena salah. Maknanya kita kata salah, jangan kita elok. Tak? Berapa? Yang kedua, gapo dia kesalahan yang kedua? Cela, mu'atabah. Dah. Pak. Lepas mu'atabah yang kelima kena mu'aqabah. Mu'aqabah ni maknanya kita iqab diri kita sendiri. Kalau ada kesalahan, kesilapan yang kita buat, hari ni nya dah ngupak kat orang tadi. Kena bertaubat kepada Allah. Minta maaf dengan tuan hak kita duduk upak tu. Cumanya alik kita ikop diri kita sebagai denda hari ni, hak ni aku nak istighfar 500 kali kesalahan hak ni. Yang kedua ada pula buat salah hari ni, istighfar 500 kali pula. Kita ikop. Selagi mana tak sudah 500, hamba tak tidur malam ni. Jadi itu disebut muaqabah, ikop. Yang seterusnya ya kena ada mujahadah. Mujahadah ni maknanya bersungguh-sungguh untuk nak buat perkara ni, dia bersungguh-sungguh untuk nak lawan nafsu tadi. Maka kalau kita telak nafsu ni, kalau kita tidak lawan dia, kita tinggalkan jihad nak lawan nafsu tadi, maka Allah Ta'ala akan turunkan azab. Maknanya akan lemah, akan dikuasai nafsu lah diri kita. Nekara musyaratah. Yang keduanya ialah muraqabah. Yang ketiga muhasabah. Yang keempat mu'atabah. Yang kelima mu'aqabah. Yang kenanya ialah mujahadah. Itu kok bahasa Arab. Kalau kok bahasa Melayu gak nak suruh mudah-mudah nak buat kira-kira gak, pertama sekali janji. Yang keduanya kita muraqabah, kita buat cermat dalam perjalanan kita, dalam perjalanan hidup kita, ibadah kita ni biar cermat maknanya buat apa Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang. Yang ketiganya kena ada apa dia tadi muhasabah, buat kira-kira. Lepas buat kira-kira kita cela kalau hak ada salah, lepas cela kita denda, lepas kita denda kena mujahadah, kena bersungguh, kena berlawan nekara dia, kena tanda biar buat cukup syarat. Ini barulah boleh nak mujahadah. Begitu jugalah disebut juga maknanya di antara al-jihad ini, kalau dalam ruang lingkup komuniti masyarakat Islam, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar.
Buat gapo Tuhan suruh, tinggal gapo Tuhan larang. Maknanya ini juga salah satu bentuk jihad. Maknanya kalau satu-satu kaum itu tinggal ke nak suruh buat baik, tinggal larangnya yang Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala ke bagi azab kepada mereka. Maknanya kena bala juga orang yang meninggalkan suruh buat baik, tinggal Tuhan larang ni. Sebab kita nak suruh orang buat baik ni payah. Nak cegah orang jangan buat larangan Allah, payah. Tak usah kata orang lain, kita sendiri pun payah. Kita sendiri, kita nak suruh diri kita ni buat baik, payah. Nak larang diri kita daripada buat larangan Allah bila nafsu dah terikat, payah. Tak usah kata orang lain, kita sendiri pun serupa juga. Sebab itulah kalau kita belajar, bahagia suruh buat baik, cegah kemungkaran ni dia dosa hak lain. Contohnya gini, orang hak curi ni, dia curi dua orang, dua orang sayang dia ni dua orang, pakat nak curi. Bila dia curi, dia boleh dua dosa situ. Pertama sekali dosa curi. Yang kedua dia boleh dosanya tak cegah saya dia curi. Jadi kalau dia ni belajar, dia kata ambo ni nak curi, jadi nak kurang ke sikit dosa ni, ambo kena cegah saya kita curi. Tak molek kita curi ni dosa. Dia royak kau saya dia. Tidak buat ngani lah, sungguh lah dosa tu. Dia mau curi tu dosa, padahal duk pakat nak curi ni. Sayang dia pun royak ke dia. Dia mau nak curi juga tu dosa tak boleh. Jadi dari segi dosa tak cegah kemungkarannya gugur. Sebab Nabi kata marra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Siapa dia yang tengok kemungkaran, maka hendaklah cegah dengan tangan dia, dengan kuasa dia. Dengan kuasa dia. Apa kita kat kalau pihak berkuasa, boleh. Itu disebut sebagai orang yang ada tangan. Tangan makna ada kuasa. Yang keduanya Nabi kata fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau tak mampu cegah dengan kuasa, dengan lisan, dengan lidah, dengan mulut. Kalau tak mampu juga, fa illam yastati' fa biqalbihi, maka dengan hati. Fadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah iman. Maknanya kalau tak boleh dengan kuasa, maka dengan lisan, dengan mulut kita tegur, kita tulu beroyak. Kadang-kadang kau anak kita pun payah, ke keluarga hak paling rapat payah kita pergi maya sekali payah kadang-kadang ikut mu aku nak pergi, makna nak ajak tu. Tapi nak cegah kemungkaran ni dia lebih payah lagi daripada nak ajak orang buat baik. Nak cegah kemungkaran tu payah lagi. Jadi maknanya kalau orang curi tadi dia tak sama-sama cegah, dosa curi boleh, dosa tak cegah sayang dia pun boleh juga. Sebab dia melihat kemungkaran. Maka sama orang berzina, tak tengah berzina. Duk berzina tu juga dia kena raya. Dosa ni kita buat tak boleh buat. Tapi bila berzina tu, dia bukan ngani tapi dia kena cegah juga. Kalau tak cegah, maka dosa zina yang keduanya adalah dosa tak cegah kemungkaran. Sebab itulah maknanya kalaulah satu-satu kaum itu meninggalkan suruh buat baik, cegah kemungkaran, ada orang sebelah rumah kita. Tidak rumah siapa-siapa lah, umum contoh. Dianya duk minum arak, buat kelik botol arak. Duk berzinanya, kita kata ikut dia lah. Dia kita nak tegur pun kita pergi lah masjidnya. Kita pergi masjid buat ibadah supaya sekala. Tapi nak tegur dia ni, kita tak gerak. Bukan setakat dengan kuasa, memang tak dengar mulut pun tak buat. Tidak kata buat lagu mana kita nak boleh tegur dia, nak royak sepatah tak apa dah. Kita biar dia. Bukan kadang-kadang reda pula ikut dia lah. Dia kubur masing-masing. Tapi kalau tinggal ke benda takdi, illa ammahumullahu bil azab, bimbe-bimbenya perkara takdi mari kena ke keluarga kita pula. Itu maksud azab. Maknanya kalau satu-satu kaum ni dia tak cuba cegah, boleh jadi dosa-dosa takdi akan dibuat pula oleh keluarga dia. Itu satu bentuk nasuh lebih nampak lagi juga. Maknanya bila disebut perkataan jihad ni, maknanya dia tafsir yang begitu luas. Pertama sekali jihad lawan orang kafir. Lihat jihad nak lawan orang yang kufur kepada Allah Taala. Yang keduanya ialah
mujahadah dalam diri kita. Yang ketiganya adalah termasuk juga suruh orang buat baik dan juga cegah orang daripada buat larangan Allah. Dan di antara kelebihan ataupun bala yang mana dikenakan kepada orang yang meninggalkan usaha-usaha jihad, suruh buat baik. Mujahadah tadi pertama sekali adalah tarkul jihadi sababun lil halaki fid dunya wal akhirah. Maka meninggalkan urusan jihad tadi sebab bagi celaka di dunia dan akhirat. Amma fid dunya, maka adapun di dunia maka jatuh dalam zalilan musta'badan. Mereka akan dijajah, terjajah. Tabi'an ghaira matbu', mereka akan jadi pengikut, mereka akan jadi pok turu kepada orang-orang kafir yang jajah mereka. Ataupun nak tafsir lagi pada hari ini, kalau dulu serangnya secara body dia, hari ini serangnya secara cara memikir, budaya pemikiran, cara memikir, cara berpakaian, cara hidup ala-ala baratnya. Ini juga satu bentuk penjajahan. Maknanya kalau kita tinggal ke jihad, nak tolak, nak terang kepada anak-anak keluarga kita mengenai serangan-serangan pemikiran, serangan-serangan budaya-budaya barat tadi, kalau kita tinggalkan duk lok, maka boleh jadi keluarga kita dah terpalit. Macam hari inilah ada telefon. Dia tak masuk secara nyata, dia masuk ke lain-lain telefon, masuk ke internet. Jadi kalau kita duk lok, biar dia lah nak tengok video gapo apa, biar dia lah nak tengok gapo apa, kadang-kadang anak-anak kita dia tiru-tiru. Dia tiru-tiru, dia tengok-tengok. Maka mereka akan terjajah. Bila terjajah, kita sendiri pun meninggalkan usaha tu. Meninggalkan usaha nak nasihat, nak cuba tepi, nak cuba kawal, nak cuba tolak. Akhir sekali senyap dalam dia, anak-anak kita sudah terjajah. Kita muka tak pandai nak main deh. Ambo sendiri pun pakak. Kita ingat, ambo ni pikak muda dah. Zaman kita dulu kalau pakai telefon hok tak ada internet. Umur 18, 20 baru pakai. Zaman ni budak-budak umur 5 tahun, 3 tahun tu kadang-kadang duk mai bisa pada kita dah. Kita pula, dia pula mari ajar kita. Baru 3-4 tahun tak masuk sekolah lagi tu. YouTube-nya tahu dah kita YouTube ke apa dia tak tahu kadang-kadang. Tapi ini maknanya serangan-serangan ni masuk melalui itu. Jadi kalau kita tinggalkan usaha tadi, illa ammahumullahu bil azab, boleh jadi anak-anak kita terkesan dah. Sebab itulah disebut orang yang meninggalkan usaha untuk nak cegah kemungkaran, nak kontrol tadi, nak lawan serangan-serangan daripada luar tadi, maka akan mendapat kecelakaan di dunia dan akhirat. Kemudian di antaranya lagi adalah tarkul jihadi sababun lidzulli wal hawan. Tinggalkan jihad, usaha nak tepi serangan-serangan luar tadi menjadi sebab kepada kehinaan. Dan di antaranya lagi adalah yang ketiga, meninggalkan jihad itu sebab bagi turunnya azab di dunia dan akhirat. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala jaga kita dan keluarga kita dan memberikan kita kekuatan untuk melakukan jihad amar ma'ruf nahi munkar dalam diri kita dan keluarga kita. InsyaAllah, moga-moga kita mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.